Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesungguhnya pada hari ini kita bertemu kerana-Mu ya Allah. Kita bertemu untuk menimba ilmu. Kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami. Lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan juga tanah air. Jadi pada kali ini saya ingin bawa anda semua kepada modul keluarga sakinah, iaitu modul yang ketujuh, iaitu alam dewasa, antara 21 tahun hingga 40 tahun dan dalam buku Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. Jadi modul yang ketujuh ini adalah alam dewasa, yang mana program yang ketiga iaitu fizikal dan juga kesihatan. Dan objektif bagi program fizikal dan kesihatan ini adalah untuk memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan fizikal dan juga mental, serta menggalakkan setiap individu atau institusi keluarga tu dia mengamalkan gaya hidup yang sihat dan menghadapi segala cabaran hidup. Dia terdapat 10 aktiviti yang perlu kita terangkan dalam program fizikal dan kesihatan ni. Dan yang pertamanya adalah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang tu dia perlu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa meningkatkan amal ibadah dia lah di sisi Allah, dan sentiasa membina hubungan dengan Allah melalui solat, zikir, baca Al-Quran sehingga dia mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga peranan manusia ni yang baik, menjalankan peranan sebagai khalifah dengan sentiasa memperbaiki diri untuk membuat kebaikan kepada diri dan juga seluruh makhluk di alam dunia ni lah. Jadi seorang khalifah ni dia kena memahami intipati yang diajar oleh Al-Quran dan mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai seorang yang bercakap berdasarkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya mengikut nafsu. Jadi menjadi manusia yang taat dan sentiasa mengamalkan ibadah seperti solat, zikir, menjadi khalifah ni dalam melaksanakan tugas tu dengan banyak berfikirlah dan memberi kebaikan dan juga memperbaiki keadaan. Dia sentiasa berfikir untuk menyumbang kepada masyarakat tu supaya bumi ni menjadi lebih bermakna kepada setiap manusia. Kemudian aktiviti yang kedua pula adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menimbulkan perasaan takut tu kepada Allah, kita hendaklah sedar dan membayangkan seksa dengan azab yang sangat pedih lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu di akhirat sehingga dia tidak boleh digambarkan betapa dahsyatnya derita yang akan kita tanggung. Jadi salah satu gambaran yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW tentang kedahsyatan seksa neraka itu adalah perbandingan panas api dunia dengan panas api di akhirat. Jadi kalau kita berperasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita ni, dah tentulah kita akan digerakkan hati ni supaya kita buat kebaikan. Kita akan taat kepada perintah Allah dan kita akan menolak yang dilarang. Kita akan sentiasa mohon ampun kepada Allah SWT kerana kita yakin Allah SWT ini Maha Pengampun dan juga Maha Mendengar. Jadi kalau kita buat jahat tu macam mencuri, berzina, menipu ke dalam perniagaan, tak jujur ke dalam pekerjaan dan sebagainya, kita kena ada perasaan takut tu dan kita akan melakukan solat taubat. Dan kalau kita terlanjur atau kita terikut hawa nafsu tu buat jahat tu, kita segera taubatlah. Kita kena kesal dengan apa yang keterlanjuran kita tu, sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni dia melihat apa juga yang kita lakukan dan percaya setiap perbuatan dan dosa dan maksiat dia akan diseksa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 10 hingga 11 yang bermaksud, sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan dan pada hari orang berwajah masam penuh kesukaran, maka Allah menyelamatkan daripada kesengsaraan hari itu dan
mengurniakan mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan seterusnya kita juga percaya kemudian kita berharap akan mendapat keampunan dengan perasaan takut kan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala tu dalam setiap keadaan dan juga tempat. Manakala surah Al-Mulk ayat 12 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan tu walaupun mereka tidak melihatnya, mereka beroleh keampunan dan juga pahala yang besar. Okay. Dan seterusnya aktiviti yang ke tiga pula adalah gaya hidup sihat. Jadi Islam ni dia menyuruh umat dia agar sentiasa berada dalam keadaan sihat, rohani dan juga jasmani. Jadi kesihatan jasmani itu mempengaruhi kesihatan rohani. Dan kalau kesihatan jasmani itu tak baik, orang tu tak akan dapat melakukan ibadah dengan sempurna, dan dia susah untuk menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan ke atas diri dia. Jadi antara nikmat yang tidak ternilai, yang berharga ialah kesihatan yang boleh kan manusia tu menjalani kehidupan harian dia, melakukan kerja atau melakukan aktiviti dengan lancar. Dan yang lebih penting lagi, dia dapat gunakan ibadah tu, kesihatan tu kepada ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Tapi hakikatnya sekarang ni ramai yang terlupa akan kesihatan tu, utamanya dalam pengambilan makanan seimbang. Selalu memang terlupalah kalau makan tu dah terlalu sedap ke, terlalu overload sampai boleh mendapatkan penyakit kencing manis, darah tinggi dan sakit jantung. Jadi Islam ni juga dia menggalakkan kita melakukan aktiviti kecergasan, seperti berenang, memanah, dan menunggang kuda. Jadi aktiviti ni boleh disesuaikanlah dengan peredaran dan keadaan masa ini berdasarkan kemampuan setiap individu tu, seperti bersenam, berjoging, bermain bola sepak, mendaki bukit, apa juga lah. Yang penting kita mengembalikan kecergasan tubuh badan ni di samping mengekalkan kesihatan pada setiap masa. Manakala aktiviti yang keempat pula adalah pasangan hidup tu bercirikan Islam. Jadi sudah menjadi lumrah lah manusia yang mengimpikan pasangan yang cantik, yang tampan, yang berkedudukan tinggi, berharta, tapi tak semua mereka dapat maka apa yang diimpikan tu. Jadi setiap insan ni dia berhaklah membuat keputusan dalam memilih calon pasangan mereka, namun jangan mengabaikan kriteria-kriteria yang wajib di sisi Islam. Utamanya taat kepada Allah dan Rasul. Ini adalah antara kriteria lah yang paling penting dalam tuntutan ketika memilih pasangan. Maka dalam memilih pasangan hidup ni kita seharusnya dapat satu syarat ni, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi takwa adalah menjadi diri dari azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi kemungkarannya. Oleh itu seseorang Muslim tu dia hendaklah berjuanglah untuk mendapatkan pasangan yang paling mulia di sisi Allah, iaitu seorang yang taat kepada agama. Dan yang kedua, keturunannya. Dalam mencari pasangan hidup ni tidak salahlah kalau kita melihat faktor keturunan dia. Perbezaan darjat daripada beberapa perkara dia akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh itu maka carilah keturunan yang boleh menyenangkan kamu, yang bersesuaian dengan tuntutan agama, dan dapat memberi keturunan yang baik-baik. Manakala yang ketiga, kecantikan ataupun ketampanan. Ni jelas ni terbukti di mana setiap individu tu pasti menekankan paras muka terlebih dahulu dan mencari pasangan hidup tu. Jadi wanita mahukan lelaki yang tampan, mana kata lelaki mahukan wanita yang cantik. Namun sabda Rasulullah SAW ada menyatakan yang bermaksud janganlah kamu mengawini wanita kerana ingin melihat kecantikan dia. Mungkin kecantikan tu akan membawa kerosakan terhadap diri sendiri. Dan janganlah mengharapkan harta kekayaannya kerana mungkin dengan harta itu mereka menjadi sombong. Tetapi kawinilah mereka itu dengan kerana agama, dan sesungguhnya hamba perempuan yang hitam lebih baik asalkan ianya beragama. Riwayat Ibnu Majah Dab Al-Bahki. Yang keempat, harta.
Kekayaan yang tidak berlandaskan agama akan membawa kepada bencana. Jika seseorang tu dia mencari pasangan hanya kerana melihat dari segi hartanya, nescaya Allah akan menghilangkannya. Menghilangkan hartanya tu kerana harta akan lenyap pada bila-bila masa. Jadi Rasulullah SAW dia tidak menyeru agar kita memilih pasangan hidup yang setara dalam agama dan statusnya. Jadi berikut beberapa kriteria lah yang perlu dipertimbangkan oleh seorang Muslim yang hendak mencari pasangan hidup. Jadi nasihat kami, selain melakukan usaha dalam memilih pasangan, jangan lupa sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dianugerahkan pasangan yang baik seperti yang ditekankan dalam yang ciri-ciri tadilah. Mereka yang taat pada agama adalah yang sebaik-baik pasangan. Wallahu a'lam. Manakala aktiviti yang kelima adalah memilih pasangan hidup yang direstui ibu bapa. Jadi untuk berkahwin ni, restu ibu bapa tu memang sangat perlulah. Sangat perlu. Kenapa? Kita sangat perlu kepada reda atau restu ibu bapa ni dalam semua perkara, termasuk dalam membina rumah tangga. Jadi reda ibu bapa ni amat penting kerana ia membekalkan kita keyakinan untuk melangkah ke alam perkahwinan. Dan untuk mendapatkan reda ibu bapa ni, kita perlu menjaga hati mereka. Jadi bayangkan kalau kita melangkah ke alam perkahwinan tu tanpa dosa, jadi restu atau reda ibu bapa ni, maka di hati kecil kita tu tidak ada keyakinan untuk menempuh alam yang baru. Perkahwinan ni merupakan satu proses yang menyempurnakan agama. Jadi sekiranya kita tidak mendapat restu ibu bapa ni, adakah sempurna agama kita jika sesuatu perkahwinan tu tidak dapat reda ibu bapa? Dan jika ibu bapa tidak reda, adakah Allah meredai anak itu? Jadi perkahwinan yang dibina atas dasar cinta semata-mata ni umumnya tidak akan kekal lama. Kalau berkahwin semata-mata kerana cinta, cinta tu boleh luntur. Kalau disebabkan dorongan seksual, ia juga boleh kurang. Kalau berkahwin kerana duit, ini juga boleh mungkin satu hari nanti dia tidak stabil. Begitu juga kalau sebab kecantikan tu boleh pudar. Akhirnya sebab itulah Nabi SAW menekankan bahawa berkahwinlah atas dasar menyempurnakan agama. Jadi tanda kita betul-betul beragama, kita berkahwin mengikut sunnah Nabi. Jadi dalam soal ni, ibu bapa ni dia lebih tahulah menilai kesesuaian calon menantu kerana mereka melihat dari banyak aspek. Jadi itulah saja yang dapat saya kongsikan pada kali ini. Diharap modul ketujuh ini, fizikal dan juga kesihatan ni, dapat memberi manfaat kepada siapa juga yang mendengar atau mengikuti program saya. Jadi bolehlah dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan. Apa yang penting, isi kandungannya yang perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Apa juga kekurangan yang terdapat dalam modul ni, saya mohon kemaafan. Jadi sekiranya anda semua ingin keterangan yang selanjutnya, ikutilah video saya episod yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk disebarkan. Kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.